Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir juzuk yang ke-28 Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 dari awal, surah yang ke-6 dalam juzuk ini. Kita dah mula dalam siri yang lepas, insya-Allah kita sambung pada kali ini ayat yang kelima. Ayat yang kelima surah Al-Munafiqun. Buka Quran dulu, kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Tengok ayat yang kelima, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, puak-puak munafikin itu, marilah bertaubat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Mereka enggan sambil menggeling-gelingkan kepalanya, dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong. Jadi ayat ini masih lagi dalam kisah munafikin yang kita baca dalam siri yang lepas, di mana Allah Ta'ala bayangkan mereka ini. Tengok dalam ayat yang keempat, bila mu tengok tubuh dia, kagum kamu. Ibnu Abbas kata, Ibnu Ubay bin Salul ni wasiman jasiman, tubuh tegak, orangnya smart. Allahu Akbar. Tapi hati kotor. Nak kata apa? Tak ada faedah kita. Nah, kalau tubuh body tak comel, hati comel, alhamdulillah. Maka itu sifat dia. Kemudian kalau dia cakap petah, kamu kagum dengan ucapan dia. Hebat. Dan ka'annahum khusyubun musannadah. Ini kita nak. Seolah-olah mereka ini seperti batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Kayu hidup sandar, tak tahu apa, tapi kayu jadi tiang kuat. Jadi puak ni macam tunggu kayu, kata orang, macam kayu hidup sandar, tak ada apa. Kalau kayu yang hidup, ada faedah dia nya, jadi hijau, subur. Kalau kayu yang sudah buat binaan pun gagah. Kalau kayu yang kering yang boleh buat kayu api. Ini kayu sandar ni tak ada hijau. Mana Allah bandingkan mereka ini memang syabahum bil khasab. Sebab apa? Sebab mereka telah kehilangan suatu sifat yang besar, iaitulah sifat as-sidq, sifat berkata benar. Kerja dia ada sopoh bahawa dia ni begini-gini, nak melepaskan diri dia. Kerja dia ada sumpah. Sedangkan sifat benar itu sifat yang menjadi sifat kepada puak-puak jahiliah. Jahiliah ni ramai yang cakap benar, dia tak cakap bohong, walaupun dia itu dalam sifat jahiliah.
Contohnya kisah, selalu tuan-tuan dengar kisah, nama dia Ghaurah bin Al-Haris. Tanda nama orang ni. Ghaurah bin Al-Haris ni, ingat ke tidak, satu hari Nabi kita tertidur bawah pokok, dia sakut pedang dia. Kemudian Ghaurah ni mari, dia ambil pedang Nabi, dia acu. Man yamna'uka min Muhammad, siapa jagamu ni pedang tangan aku? Nabi kata apa? Allah. Fasaqata saif, jatuh pedang dia. Kejut dia, bunyi sebut nama Allah, jatuh. Buat munafik ni sebut nama Allah, la yafqahun, mereka tak tahu apa. Macam tunggu kayu. Ini masa tunggu kayu ni. Macam kita juga, kalau kita suruh orang buat kerja tak buat, kita kata mu ni macam tunggu kayu, tak tahu apa, tak bergerak. Masalah. Jangan tunggu kayu kita jadi. Jangan macam batang kayu bersandar, tak ada faedah. Nabi ambil balik pedang dia, Nabi tanya dia, man yamna'uka minni? Soalan yang sama. Siapa nak jagamu daripada aku ni? Pedang tangan aku. Apa? Dia ni tidak macam munafikin bermuka-muka, dia cakap benar. Dia kata, kun ka khairi akhizin. Jadilah macam sebaik-baik orang yang pegang pedang. Tadi aku pegang pedang, tak ada. Kata Allah, ya, kalau aku lipat kena. Jadi sekali ni gila-gila pula, aku kata memang tak ada siapa nak jaga aku. Man dia ngaku betul. Tidak kata, kalau sambil-sambil menggigil, sambil ketar, tak kata, aku masih ikut mula Muhammad, jangan bunuh aku. Tak, dia cakap betul. Tak ada siapa. Nabi tanya dia, atashhadu an la ilaha illallah? Mu nak mengucap la ilaha illallah? Qala la. Tak mau. Walaupun pedang atas kepala, tak mau. Walakin uahiduka, aku janji ya Muhammad, aku tak akan bersama dengan orang-orang yang menentang kamu, yang berperang dengan kamu. Kalau ada orang perang, aku tak masuk. Fakhalla sabilahu, Nabi kita lepas dia. Gila. Panjanglah cerita. Yang pentingnya, walaupun dia ni orang jahiliyah, nak menyelamatkan darah dia, tapi masih lagi dia tak gunakan sumpah-sumpah palsu untuk menyelamatkan dia. Itu dia panggil satu kemuliaan manusia apabila berani bercakap benar. Kita tak usah cakap menipu. Cakap betul. Ini masalah kita ini, banyak pembohongan dalam kehidupan kita, maka ini yang jadi masalah. Jadi oleh kerana niat dia jahat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, bila bunyi suara apa-apa, kena kita tu, jadi dia jadi orang panggil dalam ketakutan. Maka Allah ajar kita fahzarhum, adalah kamu berhati-hati dengan mereka. Jadi kita hari ini Allah Ta'ala ajar kepada kita bermuamalah. Nabi SAW telah bermuamalah dengan orang munafikin. Bila dia mari cakap, Nabi lepas. Bila Nabi kita balik daripada peperangan Tabuk, buat munafikin mari nipu belaka. Saya ni begini, saya Nabi kata khali, gih. Bila mari Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang cakap betul, Nabi kata, hak ni qad sadaq, cakap benar. Tunggulah apa yang Allah Ta'ala nak putuskan. Munafik biar dah dia mengaku gini-gini, kita lepas. Lepas kita hukum dengan zahir je. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi pada ayat kita. Bagaimana mereka itu telah berpaling daripada menerima kebenaran. Apa sebab? Tengok ni, watak dan gaya mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Jadi lepas pada perang, ada di kalangan geng-geng dia orang yang insaf, orang-orang Islam, dia ada bercampur sekali dengan dia orang tu. Nak kata apa? Sebab demo tu pakai serbai juga, pakai orang panggil mari masjid juga. Jadi ada orang Islam yang betul-betul Islam tapi duduk sekali dengan dia. Tengok kerana Ibnu Ubay ni nampak pelik kan, dia panggil populariti si munafik ni mula menurun. Lepas pada dia balik 1/3 daripada tentera Uhud, pergi pula kisah Al-Muraisi' Bani Mustalik ni pula,
macam-macam tuduhan dia buat, jadi orang mula lari daripada dia. Orang nampak dah. Walaupun mereka bersembunyi, tapi mula terserlah keburukan dia. Jadi adalah orang baik mari cakap, mu ni banyak masalah ni. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Rasulullah, biar Rasulullah minta ampun pada kamu. Banyak masalah kamu ni. Kan dalam ayat lepas Allah kata, qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah telah membinasakan dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Ini bahasa yang digunakan untuk apa? Doa. Kalau orang itu bersalah, kita kata qatalahullah, Allah Ta'ala binasakan kamu. Jadi itu bahasa pokok Arab ni guna. Baik. Jadi orang ni mari nasihat supaya Nabi minta ampun. Maka Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, dia minta ampun kepada si munafik ni sebab tak jelas, benda tak jelas. Bila tak jelas, bukan sakat minta ampun, Nabi kita pergi solat lagi dia mati. Dia sakit pergi ziarah. Allahu akbar. Allah Ta'ala peringatkan, istaghfir lahum, mu minta ampun kau, tak minta ampun kau, kalau minta ampun 70 kali aku tak akan ampun. Pokok munafik ni. Kata di ulama tadabbur, dia kata bukan maksud tu bilangan 70 tu, maksudnya banyak kali. Kita ni ada juga bahasa kita dah. Allah beratus kali dah aku royak, padahal dia bagi tahu baru 2 kali. Beratus kali. Maknanya banyak dah aku bagi tahu. Itu maksud 70. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, inni khujirtu. Aku diberi pilih, nak ampun, nak minta ampun ke tak nak minta ampun. Kalau aku tahu 70 kali Allah Ta'ala tak ampun, 75 kali ampun, aku minta 75 kali. Tapi benda itu sudah tidak diampunkan. Apa respon si munafik ni bila orang beritahu dia pergi jumpa Nabi? Lawau ru'usahum, mereka enggan sambil menggeleng kepala. Gelak, no, la. Mana orang panggil tak ada tidak menunjukkan keinsafan, tunjuk keangkuhan. Mana lawau rusau menunjukkan bahawa mereka itu sombong dan tak mau, enggan, tak mau dengar nasihat. Biasakah kita ni kalau kita tak setuju, kita iling kepala. Nasihat gini-gini, golek kepala, tak mau. Dengan mulut cubek pula agak pakai jadi lalu lah. Kan? Itu dia panggil. Ada juga yang mengatakan mereka ni pusing kepala, tak mau tengok muka orang tu. Orang nasihat sini, dia duduk di perak, dia pusing dak lain. Biasanya orang-orang yang jahat ni kalau bertentang mata, mudah nampak penipuan dia. Masa tu dia tak mau berlawan, tak mau tengok. Wa ra'aitahum yasuddun. Allah kata apa? Dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat, tak mau. Wahum mustakbirun, serta mereka berlaku sombong. Tanda ni para pelajar, manusia ni bila menolak kebenaran 3 cara dia buat. Yang pertama giling kepala, tak mau. Yang kedua mereka berpaling, tak mau dengar pun, tak mau tengok belaga muka pun, tak mau beradap mata, bertentang mata pun tak mau. Yang ketiga mustakbirun, sombong. Wah, aku nak pergi jumpa Muhammad. Oh sorry, aku nak jumpa lah. Itu dia panggil gaya ayat sombong, ayat orang mana boleh macam tu. Maknanya boleh kerana dalam dada mereka tidak ada iman, tidak ada petunjuk, yang adanya sombong. Nabi kata apa? Orang sombong ni punca manusia menolak kebenaran, al-kibr, kerana sombong. Saya lebih halim pada dia, kenapa saya nak terima dia? Ayat kan. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam diri dia sombong. Sahabat mari tanya Rasulullah, ada di kalangan kita ni comel, pakai baju comel, kasutnya lawa, itu sombong ke? Dengar ni para pelajar, apa takrif sombong? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu jamil, sempurna dia, penuh dengan keindahan, maka Allah Ta'ala suka kepada keindahan. Pakai baju cantik, selipar comel, tak ada masalah. Tapi al-kibru yang dikatakan sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, dua sifat. Menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu dia panggil sombong.
Hadis ini adalah riwayat oleh Imam Muslim. Maka di antara rahmat Allah SWT-nya kepada Nabi SAW, puak-puak munafik ni tak mari jumpa Nabi. Kalau mari jumpa Nabi, kita doa tidak dikabulkan, maka itu jatuh, dia panggil menjatuhkan kredibiliti Nabi SAW. Allah Ta'ala jaga Nabi dia supaya tidak berdoa kepada doa yang tidak mustajab. Jadi yang mereka tak mari, Nabi pun tak doa, sesal masalah. Kita ni kadang-kadang kena mikir juga, orang mari minta tolong doa, tengok juga kategori orang, jenis mana mu ni nak doa-doa ni. Ni kita dah asal kau bagi sampul pakai akad tangan selalu. Doa lah tajuk ke apa-apa boleh tak. Oh, Tuan Syekh tolong doakan majulah perniagaan saya. Kita tak tanya dia niaga ke apa. Rupanya dia niaga barang-barang riba. Oh, mana boleh nak doa. Kita doakan supaya dia dapat hidayah, berhenti daripada maksiat. Itu bagus. Maka Allah jawab, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Tidak ada faedahnya kepada mereka, sama ada engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun. Dalam ayat ini Allah tak sebut kali berapa kali kan. Dalam ayat yang tadi yang kita baca tadi ada 70 kali. Tanda ayat 70 kali surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 80. In tastaghfir lahum 70 marratan. 70 kali Allah tak ampun. Dalam ayat ni Tuhan kata tak sebut bilangan. Itu Quran ni dah sahih. Menunjukkan kata daripada ulama bukanlah bilangan yang dimaksudkan, menunjukkannya kalau banyak kali mau berdoa pun tak jadi, minta apa pun tidak diluluskan. Sebab apa tak lulus? Lan yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Dia guna kalimah lan. Lan. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Kumpulan fasik tu tak akan beri petunjuk pada mereka. Tak usah duduk sibuk-sibuklah nak minta ampun untuk mereka. Biarkan mereka sesat gitulah. Sebab apa? Tengok ayat 7 ni Allah dedahkan kerana kejahatan, tembelang, perancangan busuk hati para munafik ini. Ni ayat yang ke-7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka itulah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Muhajirin dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Dia kata apa? Janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah. Tengok dia berlembut di sini, dia guna kalimah Rasulullah. Dia tak kata Muhammad. Pasal apa? Nak tunjuk dia tu simpati. Sebut nama molek depan-depan sebut nama fulan tu, nama syekh, nama doktor, nama ustaz. Belakang dia panggil nama kursi. Ini. Depan panggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata Muhammad. Jangan bagi projek kepada puak ni. Bahasa kita kan, jangan bagi projek lah, jangan bagi bantuan supaya mereka bersurai meninggalkannya. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Tiada sesiapa pun yang dapat memberi atau menyekat sebarang pemberian melainkan yang dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi dia orang munafik ni dia ingat ke Nabi SAW dan para sahabat ni berjuang kerana harta, kerana nak projek, kerana nak itu nak ni. Kita mengatakan jangan duduk nampak macam tu. Orang Muhajirin
Dia panggil muhajirin ini kumpulan yang berdikari, kendiri kata orang, berdiri atas kaki sendiri. Mereka berusaha, mereka bertijarah, mereka ada pesta jual beli tahunan, ada pasar Suk Ukaz, Suk Majannah, Suk apa lagi tu, banyak macam nama-nama pasar. Dia ada musim rihlat, pergi ke pergi ke Syam, pergi ke ni. Dia bukannya orang tu. Dia ingat kau orang muhajirin ni orang merempak minta sedekah lah. Contoh yang paling ketara, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, bila Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'd bin Rabi', orang Madinah, Sa'ad kata apa? Abdul Rahman, ambillah harta aku separuh, ambil, bagi lagi tinggal aku separuh. Abdul Rahman kata apa? Dengar ni, barakallahu laka fi ahlika wa malika, dullani ala suq. Allah Ta'ala berkat hartamu, harta dirimu, keluargamu, tunjuk aku di mana pasar Madinah. Aku bukan nak minta sedekah sini. Allahu Akbar. Abdul Rahman pergi, hari pertama dia pergi jual aqid wasamin, pergi jual susu beku, susu masam dengan minyak sapi. Petanya dapat untung. Ahli perniagaan mereka. Ataupun mereka ni kata kepada fuqara, ashabus suffah, yang tak ada kerja, yang tunggu nak belajar dengan Nabi SAW, maka kita mengatakan puak-puak kafir ni nak menggunakan senjata apa? Senjata ekonomi, nak melumpuhkan dakwah Nabi SAW. Kita kadang-kadang berlaku juga zaman kita ni, bila berbeza dia punya warna parti, contohnya negeri-negeri tertentu diskat daripada mendapat projek, dapat royalty dan dapat sebagainya. Kita kata ada unsur-unsur teknik-teknik yang sama diguna oleh puak ni supaya nak menyekat. Ini dia panggil unsur-unsur yang ada yang perlu kita perhati. Baiklah, Allah kata apa? Mu jangan bimbang. Projek ekonomi apa ni, bajet bukan duduk di tangan mereka. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang memiliki khazanah-khazanah di langit dengan di bumi. Kata di para ulama, khazain, gedung Allah Ta'ala di langit tu apa dia? Hujan. Hujan ni sumber. Bila turun hujan, bumi tumbuh. Bila tumbuh, keluar tanaman. Bila keluar tanaman, ada makanan. Allahu Akbar. Khazanah, gedung di bumi apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Ada kata khazainus samawat, benda-benda yang gaib yang kita tak nampak, ada malaikatnya, ada apa? Khazanah bumi apa dia? Hati. Hati kita ni baik ke tak baik? Allahu Akbar. Jawab dia, kata ulama, umumlah. Khazanah Allah Ta'ala tu yang zahirnya kita nampak hujannya dengan lain-lain. Tak. Khazanah bumi, tumbuh-tumbuhan dan apa yang disebut tadi semuanya ada. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Tengok. Dia tak faham. Dia ingat orang beriman ni kerja nak cari fulus je. Maka Islam ini mengajar kepada kita din, mengajar kepada kita at-tawakkul. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkalu. Tawakal mesti bekerja, berusaha mencari rezeki. Islam tak ajar kepada kita tawakul. Tawakul makna apa? Berserah diri semata-mata. Kenapa duduk relax lembek masjid tu? Suruh ke Tuhan, Allah Ta'ala atas bagi rezeki beres ya. Lah, itu bukan cara Islam mengajar kita. Islam mengajar kita supaya berusaha, berikhtiar, mencari rezeki. Bukannya buat benda-benda yang nampak Islam terlemah, duduk tunggu lah gitu. Baiklah. Habis dalam masalah ekonomi. Masalah sosial pula. Tengok ayat 8. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, yakni puak dia lah, puak kita, puak dia, puak munafik, akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, iaitulah dipanggil pihak Islam. Allahu Akbar. Mereka tu ingat ke yang mulia tu dia, hina tu Nabi. Sebab apa dia kata hina? Dia ingat bilangnya orang Islam makin kurang.
Puak dia bertambah ramai, kono-kononya. Dia tak tahu puak dia sudah hilang kepercayaan, kata orang. Hilang kepercayaan. Orang mula lari daripada munafikin. Orang-orang Islam memang tak gida. Puak-puak duduk atas pagar tu. Hak duduk main tak tahu nak gimana. Pun meninggalkan munafikin dengan sebab kerana mereka. Allah kata apa? Walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu. Hak Allah. Mulia itu di sisi Allah. Dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Mulia itu Allah, bagi Rasul, bagi orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kita bahas, tengok cerita panjang sini. Jadi puak-puak munafikin dia cakap, dia kata apa? Nanti balik Madinah kita halau mereka ni keluar. Semalam dalam siri yang lepas saya dah sebut isu nak halau orang ni, munafikin buat dah perangai nak halau-halau orang ni. Kita hari ni pun kalau orang tak setuju dengan kita, pendakwah ke siapa dia mari luar, cara nak halau, nak buat piat lah ke, ini masalah. Kan? Nak halau keluar. Wabak yang bukan Islam nak halau keluar pendakwah-pendakwah kepada non-Muslim. Wabak orang Islam pula nak halau keluar orang-orang yang dikatakan melanggar SOP mereka. Kita kata benda ni benda luas. Ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala beza dua. Ketika membincangkan tentang harta. Dalam projek tengok ayat yang ketujuh Allah kata apa? Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi puak munafik itu tak faham apa, tak tahu apa. Sebab apa? Kerana masalah ni masalah bajet, masalah apa ni rezeki ni, kita kena tengok dengan hati kita. Bukan semua orang kerja tu kaya. Bukan semua orang kahwin tu dapat anak. Dapat anak pula tak sama, ada seorang, ada dua orang, ada yang 10 orang. Maknanya rezeki itu mari daripada Allah. Khazainus samawati wal ard indallah. Bukan dari si manusia yang boleh buat. Maka Allah kata la yafqahun. Dalam ayat dalam bab ini, bab yang kedua ni, sya'nil izzah, kemuliaan itu di sisi Allah Ta'ala. Tuhan kata walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka tak tahu. Sedangkan kalau dia tahu kemuliaan Nabi SAW, kemuliaan orang Islam, Allah Ta'ala telah beri pada mereka kemuliaan yang mereka boleh nampak dengan kepala otak mereka, tapi oleh kerana kepala otak dia sombak, dia jadi tak nampak. Maka Allah kata la ya'lamun. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Kita kena tengok ilmu tadabbur ni dua. La ya'lamun dalam bab harta, la yafqahun dalam bab harta, la ya'lamun dalam bab kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Cerita ni panjang para jemaah sekalian. Mereka duk ingat ke bilangnya di Madinah orang muhajirin makin kurang? Rupanya tidak. Yang sebenarnya orang muhajirin makin ramai di Madinah. Kalau nak halal keluar memang tak boleh lah. Peperangan Muraisy ni tahu yang kelima kan. Dan orang Madinah sendiri juga telah berpihak kepada Islam. Makin hari makin ramai. Jadi buat munafik ini tak sedar. Dia ingat dia tu masih ramai lagi menyebabkan dia nak lawan. Allahu Akbar. Maka di sini para ulama tadabbur kata ke pemimpin-pemimpin, para ulama Islam jangan duk dengar cakap orang cakap orang panggil pinggiran, cakap tepi jalan ni jangan duk dengar. Ni kita ambil ulas satu khabar apa kita ulas juga, padahal kita tahu dah mereka yang pemberita tak ada etika, jangan. Baik. Dalam kisah ini jangan duk percaya ke buat munafik dia kita nak halal kita mulialah. Kisah dia begini, panjang kisah. Dengar cerita baik. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay, dua kali Abdullah. Bila Sayyidina Umar mari minta izin dengan Nabi nak bunuh Abdullah bin Ubay, bapa munafikin, Nabi kata jangan. Da'u li Abdullah bin Ubay. Nabi kata panggil Abdullah bin panggil anak dia mari sini. Anak dia mari. Anak dia kuat Islam. Nabi kata, "Hei Abdullah,
Mu dengar ayah kata apa ke Islam? Kata Abdullah, ma yaqulu. Bapak saya kata apa ya Rasulullah? Allah. Dia kata, la in raja'na ilal madinati, kalau kita balik ke Madinah kita akan halau keluar orang-orang hina ni. Oh, sudah. Oh, gitu kah? Dengar, pelajar-pelajar. Kata dia Abdullah bin Ubay. Dia kata, ya Rasulullah, semenjak Rasulullah sampai di Madinah sampai hari ini, orang Madinah ni sangat mengetahui bahawa saya ni tidak ada seorang lebih baik, seorang anak lebih baik daripada bapak, kepada bapak dia lebih pada saya. Maknanya dia ni seorang yang sangat hormat pada ayah dia. Ayah dia munafik, Allah untuk sianya, kan? Tapi kalau Rasulullah kata, arahkan saya, bawa kepala Abdullah bin Ubay bin Salul sini, saya akan bawa. Mana dia akan penggal kepala ayah dia. Dia ni orang sangat taat pada ayah dia, sangat setia, tapi dalam akidah tidak ada kompromi. Rasulullah kata, kalau Rasulullah nak suruh saya bawa mari kepala dia, senang je, saya pergi. Saya balik ke rumah, bawa mari Nabi. Nabi kata, la, bukan itu aku nak suruh. Abdullah bin Ubay balik Madinah. Bila sampai Madinah, dia tunggu tengah jalan. Pedang gini depan ayah dia. Dia kata, ayah kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in raja'na ilal madinati, kalau kita balik ke Madinah kita akan halau orang-orang yang hina ni. Mu kata tak? Sudah. Ayah tahu kan, saya ni orang yang paling setia, paling khidmat pada bapak. Tapi hari ini saya tak benar bapak masuk Madinah kecuali dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata. Terkejut orang. Anak dia sekat ayah dia. Ayah dia bertopik, ya lal Khazraj. Puak Khazraj, anak aku larang aku masuk Madinah ni. Kenapa? Abdullah kata, wallahi la ta'wihi abadan illa, jangan masuk Madinah kecuali dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina sangat mulia sangat mu ni. Orang apa bagi tahu, ya Rasulullah, Abdullah nak ngamuk ni. Sekat ayah dia tak boleh masuk Madinah kecuali dengan Nabi izin. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi beritahu kepada Abdullah, izhabu ilaihi faqulu khallihi wa maskanihi. Bagi tahu dia Rasulullah benarkan ayah dia masuk, balik ke rumah dia pergi, tak apa. Qala, kata dia Abdullah, amma iza jaa amrun nabi fa na'am. Betul Nabi suruh? Ya. Masuk. Punya hebat dia. Kemudian duduk di Madinah, dia dengar orang nak bunuh bapak dia, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke Rasulullah nak suruh orang nak bunuh Abdullah bin Ubay, bapak saya? Kalau betul, jangan suruh orang lain, suruh saya. Fa ana ahmilu ilaika ra'sahu, aku akan bawa kepala dia mari sini. Tapi kalau Rasulullah suruh orang lain, orang ni pergi bunuh bapak saya, nanti saya tengok muka orang itu, saya jadi tak boleh duduk. Ni pembunuh bapak aku nak bunuh dia balik. Maka saya bunuh orang Islam dengan sebab dia bunuh kafir, saya masuk neraka. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini contoh anak yang sudah mantap iman dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhsinu suhbatahu wa natarafaqu bihi ma sahibana. Dia kata, Nabi kata, biarlah kita sabarlah, selagi dia kata dia Islam, kita biarkan dia. Allahu Akbar. Itulah Nabi ajar kepada kita, kita hukum orang dengan zahir. Jangan duduk main belah-belah perut orang, jangan. Ini kita tidak, aku tahu dalam perut dia jahat. Macam mana kamu tahu? Nabi kita, Abdullah munafik ini, bapak munafik, Nabi kita muamalah sedemikian. Bila dia sakit, Nabi pergi ziarah. Katanya anak dia mari minta dengan Nabi, kain Nabi ni, nak pakai kain dia jadi kain kafan, mati. Nabi bui. Nabi nak pergi solat atas solat dia mati. Sayyidina Umar sekat. Nabi nak pergi juga. Turun ayat Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan solat kat atas pokok ni mati. Jangan pergi kubur dia. Barulah Nabi kita berhenti. Allahu Akbar. Payah interaksi dengan munafik ini sebab dia pura-pura Islam. Kalau betul-betul kafir, relax ya kita. Ini dia mengaku Islam, patut penat.
Tamaklah kita dari sudut kisah munafikin. Oleh kerana munafikin ini isu besar dia, harta, projek, maka Allah Ta'ala akhiri ayat kita ini dengan nasihat dan peringatan supaya kita kena ingat rezeki itu bukan duduk di manusia. Duduk di mana? Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, cukuplah cakap dengan munafikin sudah dah. Mana sifat munafikinnya saya ke harta, kopi. Mu orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu. Urusan harta benda, kamu punya bisnes, kamu punya projek, kamu punya ladang kebun-kebun luas, dan anak pinak kamu, isteri-isteri, anak cucu kamu, jangan menjadi penghalang yang melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Kenapa tak pergi masjid? Allahu Akbar. Memang ada kuliah malam ni masjid, tapi orang tina ajak pergi pasar malam. Nak kata. Gawe ajak pergi shopping. Isteri ajak pergi shopping, tak sempat pergi masjid. Tak sempat pergi pasar malam, tak sempat pergi dengar kuliah contohnya kata-kata. Nak kata. Kenapa tak ikut perjuangan Islam? Orang perempuan kata janganlah sibuk dengan bisnes. Kita berbisnes boleh. Pergi kebun memang kita disuruh tadi ayat tadi sudah sebut, suruh supaya kita nak tawakal apa kena usaha, tapi jangan melalaikan kita. Allahu Akbar. Jangan lalai. Kalau lalai juga daripada mengingati Allah Ta'ala dengan sebab-sebab kerja buat kita, dengan sebab anak-anak, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tengok nota di bawah 1756. Oleh kerana tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan diri dan harta bendanya semata-mata, maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan berlaku demikian. Jangan ikut perangai buat tu. Jangan ikut perangai buat kafir munafik ini duk sibuk dengan harta benda. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta tu kalau duduk di tangan orang soleh. Allahu Akbar. Kita ini kalau harta duduk di tangan orang soleh, jadi molek. Orang nak infak, beli buat pondok, dia bagi. Nak beli tanah kubur, dia bagi. Nak buat projek dakwah, dia beri. Tapi kalau duduk di tangan orang-orang jahat, projek maksiat yang berjadi, projek yang baik-baik tak jadi. Kecuali orang nak ambil gambar, nak bermuka-muka, na'udzubillah. Kan? Maka mu cari harta tidak jadi masalah, tapi ingat Allah Ta'ala, bila boleh harta, apa yang kita nak buat? Tengok ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allahu Akbar. Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Allah. Kita ni kalau sudah nak mati dah, tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat. Tengok ayat. Allah kata, qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum mari kepada seseorang kamu mati. Sebab apa Tuhan kata seorang kamu? Dia tak kata kamu semua. Kepada seorang kamu, ahadakum, seorang kamu. Sebab apa? Sebab mati ni seorang-seorang. Allah sebut dalam suratul An'am, wa laqad ji'tumuna furada. Mari jumpa aku seorang-seorang. Al-An'am ayat 94. Dalam surah Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allah. Semua kamu hari kiamat esok mari seorang. Tak sudut dakwah aku anak ramai, cucu ramai, bini ramai, suami hebat, seorang-seorang. Maka Allah sebut di sini
ya'ti ahadakumul maut, bila seorang-seorang kamu mati, dia apa kata apa? Tengok ni. Orang nak mati akan kata benda ni. Ini Allah Taala hikayat pada kita. Fayaqul, dia kata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku. Tangguh sikit lagi boleh ya Rabbi. Ke suatu masa yang sedikit je lagi. Nak buat apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah dah harta aku. Rupanya harta ni aku duk kumpul daripada muda sampai ke tua. Oleh kerana aku tak sedekah, jadi hak orang. Jadi siapa? Bila kita mati jadi hak pesaka. Tak ada dah lagi tanya. Allahu akbar. Wa akum minas salihin, dan dapat pula aku menjadi dari orang yang soleh. Boleh lagi. Dalam istilah ni, Allah irham bapak saya ni, ayanda kita ni selalu dia cakap, kalau ceramah motivasi, dia kata, kita ni sudah, kalau kita orang nak mati ni, dia panggil baca Yasin tengok dah. Tahu baca Yasin tengok? Biasa kan kita orang masyarakat ni, kalau kita tengok orang sakit, dia baca Yasin, baca Yasin, tengok, nyawa lagi, wal Qur'anil Hakim, tengok, itu dia panggil baca Yasin tengok. Ada lagi tu, nak baca Yasin terus takut habis suruh mati dah kawan. Baca tengok. Itu orang duk baca Yasin tengok ni, si orang yang nak mati ni sedang merayu dengan Allah Taala. Rabbi laula akhartani, kalau minta tangguh sikit lagi boleh ke ya Rabb? Mana ada tangguh. Masya Allah, tabarakallah. Kata di para ulama tadabbur, ayat ini mempunyai rahsia yang besar, bahawa manusia ini akan menyesal ketika dia nak mati, dengan beberapa sebab. Tanda. Biasanya orang menyesal ketika nak mati ni ada beberapa perkara tanda. Yang pertama, kalau dia orang soleh, dia menyesal sebab ada juga dia terbuat dosa. Ya Rabb, aku ni nak pergi jumpa Tuhan, dosa aku macam mana nak bertemu Allah? Menyesal dia. Ada orang juga dia buat baik dah, tapi dia menyesal sebab kebajikan dia sikit sangat. Aku derma bukan tak derma, harta dia ada 1 juta, dia beri derma 10,000, banyak mana? Hak lain lagi 9 juta lebih lagi tu, boleh ke anak-anak, boleh ke cucu, rugi. Dia kata silap aku. Kalau aku derma 1,5 juta lagi kalau ada keluarga, kan banyak. Buat apa? Allahu akbar. Yang ketiga, dia menyesal sebab sepanjang hidup dia duduk mujamalah, dia panggil mujamalah ni, duduk ambil hati orang semua, tapi tak nyatakan kebenaran. Patut kita ni jangan duduk ambil hati orang sangat, kita kena sebut juga benda-benda yang benar, jangan duduk takut-takut. Yang keempat, aku dulu di atas dunia banyak peluang-peluang Allah Ta'ala beri, dengan jawatannya, dengan perniagaannya, tapi aku tak guna, aku salah guna jawatan. Bukannya nak tolong orang, nak kaya ke dia. Menyesal. Allahu akbar. Yang kelima, dia berteringat kawan-kawan dia. Sepatutnya kawan-kawannya setia dengan dia, dia bantu mereka, tapi mereka digunakan untuk menjadi penyokong setia dia, begitu je. Banyak lagi lah dia menyesal. Penyesalan. Mana kalau orang baik sesat cara baik, ahli maksiat sesat cara maksiat, ahli-ahli, semua penyesalan kita ni mengikut kategori masing-masing. Akhirnya Allah kata apa? Rayuan kamu tidak diterima. Tengok ayat yang terakhir dalam surah ini. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan ingatlah, Allah sekali-kali tidak akan melambatkan kematian seorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Tak boleh apa dah. Tempoh sudah cukup. Malikul Maut kata no, tidak ada lagi penangguhan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Tuhan kata apa? Walau ruddu la'adu liman. Orang lagu ni, kalau kita lepas balik, lagu tu juga perangan dia. Betul ke tidak? Jawabnya betul sangat. Contohnya, waktu PKP baru ni, duk tulis ke Facebook dengan macam kau nak pergi masjid sungguh.
Masjid ditutup, oh sedih, tak gambar air mata. Kalau masjid buka, kami akan serbu pergi. Pagi jemaah yang kita diisytiharkan oleh kerajaan buka masjid. Anak duk mikir masjid ni sampai ke tangga guys, maya subuh hari jemaah. Rupanya subhanallah, air mata yang kita boleh nampak. Hak tu juga hak mari, hak biasa mari dah, tu yang ada. Tak ada kesedaran apa. Cakap. Orang sakit di hospital, kita pergi ziarah. Pegang tangan ustaz begini, kemah pegang ustaz. Tolong doa. Biar sihat nak pergi masjid. Ustaz paling muka kelai sedih tengok kakak ni masa segam dah tak pergi masjid ni. Keluar hospital mari 2 hari masjid, lepas tu hilang pula. Jumpa di pasar malam. Mana tak pergi masjid? Allah, ustaz. Ustaz ni ulang balik kata-kata dia, ustaz, tolong doa kalau sihat nak pergi masjid. Dia pun teriak, tak mari juga akhirnya. Allah kata apa? Walau ruddu la'adu liman. Kalau orang perangai lagu ni, kalau aku hantar balik panjang umur dia, lagu tu juga perangai dia. Kita ni para jemaah sekalian, kita simpulkan ayat ini. Kalau nak jadi baik, jadi sekarang. Jangan tunggu malaikat maut mari baru nak jadi baik. La. Kalau nak berubah waktu kita sihat walafiat. Jangan tunggu orang usung di atas keranda baru nak berubah. Kalau nak pergi masjid, kata orang pergilah bertegak berdiri. Jangan sampai kita masuk melentang orang usung atas keranda. Kalau kita nak jadi manusia yang soleh, kita berubahlah sekarang sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan ayat kita ini mengajar kepada kita banyak perkara. Jauhilah sifat-sifat munafik, jauhilah sifat-sifat bermuka-muka dengan Islam. Biarlah kita betul-betul beramal dengan apa yang diajari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah surah Al-Munafiqin. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.